Alright, tes. Okay. Okay. Sekejap. Kita nak cuba tes dulu sekejap. Alright. Tes satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah live mengejut yang kita buat insya-Allah malam ni. Tak ada plan pun nak buat. Jadi kita tengok kepada survey di dalam kita punya grup Telegram tadi. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk kita nak buatlah sesi live malam ni. Kita nak share sedikit lah ilmu IPO. Tapi sebelum kita nak share ilmu IPO ni tuan-tuan dan puan-puan, tolong tekan like, tolong tekan love, tolong tekan share dulu dekat button share tu. Dan tolong komen padu dulu dekat ruang komen sebelum kita nak kongsikan ilmu mahal malam ni. Komen padu dulu dekat ruang komen. Okey, komen padu dulu dekat ruang komen. Okey guys, seperti biasa sebelum kita nak mulakan sesi kita malam ni bukan pagi malam ni insya-Allah. Okey, macam biasalah. Okey, suka saya nak memperkenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya malam ni. Suka saya nak kenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. Alhamdulillah, di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom. Alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS. Alhamdulillah dengan insya-Allah lah. Alright, dan saya juga telah menghabiskan saya punya masters dalam Islamic Finance Practice MIFP di INSIF, which is Universiti Allah di Bawah Bank Negara Malaysia. Dan alhamdulillah saya juga merupakan salah seorang panelis jemputan tetap RTM di mana dalam rancangan BIS Malaysia biasanya saya bersiaran pada hari Isnin kebiasaannya, sekurang-kurangnya insya-Allah sebulan sekali. Kalau ada masa sebulan sekali lah, kalau tak ada masa mungkin 2 bulan sekali, kalau langsung tak ada masa mungkin tak keluar-keluar lah. Alright, so alhamdulillah guys, sampai tu like dengan macam tak ada, share macam tak ada lagi ni, komen padu pun tak ada ni kan. Komen padu sikit dekat ruang komen. Komen padu. Dan baru-baru ni juga alhamdulillah dapat pengiktirafan sekali lagi, dan ada pengiktirafan daripada pihak universiti di mana UiTM telah pun menjemput saya sebagai panel industri untuk menyemak kurikulum untuk subjek Diploma Investment Analysis dan Bachelor Degree Investment Management, dua course yang saya dipanggil untuk kita cuba semak dan kita tengoklah apa yang dari segi kurikulum ni apa yang kita nak kena tambah baik dan sebagainya. Tapi bagi saya, kalau saya lihat daripada silibus YTM, memang superb lah. Saya boleh katakan superb guys tu. Kejap, bagi saya minum sikit. Okay guys, so malam ni kita nak share sedikit lah ilmu IPO. Saya share sikit sebenarnya ada banyak lagi anda kena tahu. Tapi malam ni saya bagi tahu awal lah. Saya share sedikit, saya share sedikit. Sebab kalau nak share semua banyak mungkin tak cukup lah malam ni. Sesi malam ni mungkin tak cukup, mungkin kita akan habis. Esok baru kita boleh habis lah kalau nak cerita pasal IPO ni. Jadi malam ni saya nak berkongsi sedikit tentang ilmu IPO yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu. Sebab saya lihat ramai orang masalah you adalah apa masalah you adalah bila IPO ni you main tembak semua tanpa buat sebarang kajian kan. Main tembak je lah. Mana kena, mana tak kena tak apa. Bagi saya sayanglah sebab capital tu je lah yang anda ada. Siapa yang nak belajar malam ni, komen nak dekat ruang komen, macam tak ada orang ni. Tolong spam nak. Nak tu tolong 5 kali spam komen nak 5 kali. Saya nampak siapa yang ada dekat sini. Tuan Nurikma Ghazali Tuan Karudin ada Tuan Muhammad Adil pun ada. Terima kasih siapa yang join malam ni yang bagi like, bagi love, yang komen bagi support sikit kan. Sambil tu tolong share sikit Okay, kita nak kongsikan malam ni. Okay, now so sebelum kita nak pergi lebih jauh okay, kita nak faham lah bila kita nak buat investment ni tuan-tuan dan puan-puan kita nak berbalik, kita nak sebut tentang pelaburan. Ini adalah basic lah asas pelaburan. Okay, bila kita nak invest dalam sesuatu syarikat, okay, saya nak anda cuba jawab sendirilah. Saya nak anda cuba fikir, cuba jawab sendiri sebagai seorang pelabur yang bijak sana dan bijak sini. Saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak invest, bila kita nak beli saham satu syarikat, kita nak letak duit, parking duit kita kat satu syarikat, saya nak tanya dengan anda, apakah perkara yang paling utama yang kita perlu
tengok. Cuba komen sekejap dekat ruang komen. Cuba saya nak anda berfikir juga malam ni. Apakah perkara utama yang kita perlu tengok sekiranya kita nak beli saham syarikat ataupun kita nak letak duit kita kat sesuatu syarikat. Pada pandangan anda, apakah benda yang paling utama? Cuba komen sekejap dekat ruang komen. Saya nak semua orang komen. Cuba fikir kejap malam ni. Pada pandangan you, apakah perkara yang paling utama bila kita nak invest dalam satu syarikat, kita kena tengok benda ni dulu. Ini benda kita kena tengok dulu. Ini paling utama lah. Itu kira paling basic lah. Benda yang paling basic kita nak kena tengok. Apa benda? Cuba komen sekejap kat ruang komen. Saya tunggu komen anda sekejap. Bagi tu saya minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang komen saya ni masuk lambat sikit. Okay, cuba komen. Apakah pada pandangan anda, bahagian mana yang paling utama yang kita nak tengok bila kita nak invest dalam satu syarikat, apa benda kita nak tengok? Okay, terima kasih yang komen nak tu. Apa bahagian kita nak tengok? Ini matematik mudah saya panggil. Ini simple simple things yang anda kena faham tentang bila investment ni. Apa benda kita nak tengok? Cuba komen kat dalam komen. Pada pandangan dia, apa benda utama kita nak tengok? Apakah perkara utama yang kita perlu tengok? Ya betul, Tuan Aidil, syariah atau tak? Ya, situ paling utama lah. Kita nak tengok syariah atau tak. Tapi ya, betul, saya tak cakap salah. Betul, kita nak tengok syariah ataupun tidak. Yang kedua, yang pertama penting kalau kita nak buat kajian, bila kita nak letak duit kita, you bayangkanlah kita nak, contohlah kawan kita ajak kita, okay, kawan kita berniaga burger. Kawan kita berniaga burger. Saya ambil contoh mudah lah. Kawan kita berniaga burger, and then dia cakap dengan you, Abu, apa kata kau melabur dekat aku punya kedai burger? Contohlah So apa benda you tengok? Adakah you akan selamba bagi secepuk 10,000 kat dia, ataupun dia ada benda you akan tengok dulu dekat dia punya bisnes, ataupun memang you jenis yang percaya ke orang, you main hentam je, you nak bagi je. Pada pandangan anda, apakah perkara utama yang perlu ditengok dulu? Saya nak tanya dulu betul-betul apa kita nak tengok. Yes, ya, Jasmine Rahman. Betul, iaitu apa kita nak tengok? Prestasi keuangan. Ya. Itulah benda yang paling utama kita nak tengok. Di samping ada benda-benda lain yang kita nak tengok. Tetapi asas dia, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya dengan anda. Bila kita nak melabur, kita nak beli saham syarikat, kita nak letak pam duit kita dekat sesuatu syarikat, apa perkara pokok utama yang kita perlu tengok dulu? Iaitu adalah mereka punya prestasi keuangan. Siapa setuju dengan saya? Cuba tekan satu je kat ruang komen. Siapa yang setuju, tolong tekan satu kat ruang komen. Siapa yang terkapung, jangan tekan apa-apa. Siapa yang setuju, tekan satu dekat dalam komen. Saya santai-santai. Malam ni kita live santai-santai. Setuju tak? Siapa setuju dengan saya? Kalau setuju, tekan satu dekat dalam komen. Itulah nombor satu yang anda nak kena tengok. Prestasi keuangan. Okay, kita nak sebut ni prestasi keuangan. Jadi saya tunjuk contoh. Saya nak bagi anda faham. Saya nak bagi anda faham tentang IPO ni. Sebab ramai yang duduk terkapung. Bila apply IPO, kemudian tertanya-tanya. Kenapa saham ni tak naik? First day listing, kenapa saham ni tak naik? Kenapa saham ni tak boleh pergi? Habis disalahkan semua orang, tapi tak nak salahkan diri sendiri. So kita kena faham benda tuan puan. Kita kena faham. Okay? Apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok daripada segi prestasi keuangan. Now, bila kita sebut prestasi keuangan, saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak sebut prestasi keuangan. Okay, prestasi keuangan ni tak kisahlah. Sekejap, saya lukislah bagi nampak. Malam ni saya berbesar hati, baik sikit malam ni. Ada hari-hari saya tak baik. Malam ni kita baik sikit, murah. Kita bermurah hati. Jadi kita share lah. Siapa yang betul-betul nak belajar ni, tekan dua je kat ruang komen. Macam tak ada orang ni. Like dengan lu macam tak ada, share macam tak ada. Tekan dua dulu kat ruang komen. Jarang saya nak live malam-malam ni. Biasa live pagi kan. Okay, sekejap saya nak buka ni kejap Sekejap saya nak kena buka saya punya whiteboard. Sebentar. Sekejap. Saya tu open my whiteboard. Okay, mari kita tengok whiteboard sekejap. Wayar pun masih sangkut lagi ni. Sekejap. Okay, kita nak tengok. Malam ni kita santai saja. Live secara santai. Okay, mari kita tengok Alright. So, apa kita sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita bercakap tentang apa yang kawan kita cakap tadi adalah prestasi keuangan. Itu memang basic lah. Basic 101 investment. Kalau itu pun awak tak tahu, itu masalah lah. Alright. Apa-apa pun kita akan tengok kepada prestasi keuangan. Okay, prestasi keuangan. Okay, kita nak sebut tentang prestasi keuangan. So, apa-apa pun kita nak masuk dalam syarikat, kita nak invest, kita nak pump duit kita, tak kisahlah. Sama ada kat Bursa Malaysia ke, kau nak invest dekat kawan-kawan jual niaga burger ke, niaga tudung ke, tudung Fazura ke. Cik, dah sama tadi Alright. Okay, bukan Alright. So benda tu kita nak tengok daripada segi prestasi keuangan. Adakah keuangan dia
okey ke tak okey ke, itu yang kita nak tengok. Okay, now. So, ini soalan yang simple saya nak tanya dengan anda. Tak perlu menggunakan di luar kotak, cuma kita duduk dalam kotak je. Tak payah keluar kotak lagi tuan-tuan. Kita masih duduk dalam kotak lagi. So, bila kita sebut tentang prestasi keuangan, ianya boleh jadi daripada segi jualan, okey, dan juga keuntungan. Untuk maklumat, mungkin kita akan delete live ni lepas kita habis live. Okey. Sebab kita ada benda kita nak tunjuk, benda expensive mahal dalam ilmu mahal dalam ni. Okey, kita nak sebut tentang jualan ataupun keuntungan. Okey, boleh follow tak ni? Kalau follow, komen okey je dekat ruang komen. Adakah anda boleh follow saya? Bila sebut prestasi keuangan, ada banyak benda yang kita kena tengok, tetapi sudah pasti yang paling utama adalah kita nak tengok daripada segi jualan ataupun keuntungan lah. Ini kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai sales, keuntungan dipanggil sebagai profit. Ini dua benda yang kita nak tengok. Okey, ini adalah dua perkara yang kita nak tengok. Kemudian, apa lagi benda yang kita nak tengok? Okey, tambahan. Boleh saya share lagi tak ni? Macam tak ada orang je, minum sikit Boleh saya share lagi ni? Okey ke ni? Okey. Adakah anda boleh follow saya? Kejap lagi saya tunjuk. Habis dekat mana nak tengok menatang ni, coach? Kejap lagi saya akan tunjuk. Jangan risau. I will show you guys dekat mana nak tengok menatang ni. Sebab Bursa Malaysia dah bantu you untuk tunjuklah benda-benda ni kat mana kedudukan dia. Very good. Benda ni adalah satu benda yang bagus. Okey, boleh follow Boleh saya teruskan? Kalau okey, komen okey dekat ruangan komen untuk saya nak teruskan. Okey. Ada dua benda lah. Yang basic asas adalah daripada segi jualan dan daripada segi keuntungan, iaitu sales dan daripada segi dia punya profit. Tambahan satu lagi juga benda yang kita nak tengok, dalam berniaga ni tuan-tuan, benda ni penting You berniaga apa pun, you nak invest kat mana-mana syarikat pun, dua benda ni paling utama. Jualan kena cantik, profit kena cantik. Yang ketiga, kita juga nak tengok daripada segi saya panggil sebagai margin. Okey, ataupun dipanggil sebagai profit margin. Okey, profit margin ni apa? Maksudnya daripada segi contohlah simple sini cincai kira lah saya panggil cincai kira saja. Contohlah daripada RM1 jualan bernilai RM1. So dekat sini kita dapat untung sebanyak 50 sen. Contoh. Okey, so margin dia dekat sini lebih kurang 50%. Contohlah example ni saya ambil contoh daripada segi margin keuntungan lah. So margin tu kalau lagi besar lagi bagus lah. The higher the margin lagi bagus. Sebab kita punya cost tu mungkin rendah. Cost tu kita rendah. Tapi keuntungan kita besar. Boleh follow tak ni guys? Kalau follow ke advance sangat ni? Kalau follow, komen 3 dekat ruangan komen. Adakah anda boleh follow apa saya share ni? Kalau follow, tekan 3 dekat ruangan komen. Adakah anda boleh follow saya? Siapa boleh follow tak? Kalau boleh, tekan 3 dekat ruangan komen. Kita sebut tentang margin. Kita sebut tentang margin dekat situ. Margin. Margin ni maksudnya lagi tinggi margin, lagi bagus. Much better. Sebab, contohlah RM1, 50%. So, around 50% lah margin. Ni simple ni cincai kira Saya ambil cincai kira je. Contoh kalau RM1, contohlah kita punya untung cuma 20 sen. So maksudnya margin kita kecil lah, rendah 20%. Example ni cincai kira lebih kurang lah. Lebih kurang. Ini nak bagi faham, bahasa mudah untuk anda faham. So dekat situ kita boleh nampak dia punya marginnya small. So kalau boleh saya nak tanya dengan anda, kalau kita nak melabur dekat dalam sesuatu syarikat, saya nak tanya dengan anda. Margin ni, siapa setuju dengan saya? Lagi besar amount margin dia lagi bagus ataupun B kecil. Cuba komen dekat ruangan komen sekejap. Kalau faham tolong komen sekejap. Maksudnya marginnya lagi besar lagi bagus. Komen A. Kalau kecil lagi bagus, komen B dekat ruangan komen. Saya nak test juga faham tak ni. Kalau faham tekan A. Maksudnya apa? Kita nak margin tu besar lah supaya the business is good lah. Maksudnya daripada segi kosnya sikit, kosnya rendah. Tapi keuntungan ni besar. Contohnya ada dua kedai, ada kedai A, ada kedai Abu, ada kedai Ali. Contoh Abu dengan Ali. Abu jual RM1, Ali pun jual RM1 satu barang. Cuma apa berlaku? Ali untung 70 sen contoh. Abu untung 20 sen daripada RM1 tu. Ini yang kita sebut tentang margin. Kita nak faham tentang margin syarikat. So kita nak carilah syarikat yang mana marginnya besar lah. Betul tak? Siapa boleh follow ni? Kalau boleh follow, komen A kat ruang komen. Dapat tak idea dia? Saya bagi idea ni. Nak bagi you nampak the ideologi. Nak bagi anda nampak idea dia. Boleh follow tak? Dapatkan idea dia, fahamkan benda ni. Ini asas ni, basic ni. Ini apa yang saya share dengan tuan-tuan ni.
Ini adalah benda yang paling basic sekali dalam investment. Nak buat pelaburan, ini adalah benda yang paling asas, paling basic. So dapat ini adalah tiga benda. Okay, jualan, keuntungan, profit margin. Tiga, basic, simple. Invest kat mana-mana syarikat, tak kisahlah dekat bursa ke, ataupun you nak pergi dekat luar bursa ke, dekat kedai kawan ke, kedai member ke, kedai partner ke, apa nak kena tengok, ini dulu. Kita nak tengok performance. Kan kita masuk sebab kita invest, kita melabur. Bila kita melabur, kita nak dapatkan return. Bila kita dapatkan return, so benda ni kena cantik. Ini semua dia punya asas, dia kena cantik dekat sini. Okay, now, so sekarang saya nak tunjuk dekat untuk saham-saham IPO ni, Bursa Malaysia ada sediakan satu laporan yang cukup lengkap untuk kita nak tengok dan untuk kita nak nilai daripada segi kewangan dia dan lain-lain lah. Tapi untuk malam ni macam saya katakan, bila kita nak buat kajian IPO ni, kita kena tengok banyak aspek. Okay? Kita kena tengok banyak aspek. Tapi malam ni saya share satu aspek. Sebab ini yang paling simple lah. Ini yang paling asas ataupun paling basic lah. Ini paling asas, paling basic you kena fahamkan. Okay? Kalau ini pun ke laut, yang lain pun ke laut. Ni asas dia. And this is the asas, this is the basic lah. Okay, ada banyak yang kena tengok jap. Minum sikit. Okay, boleh tak saya tunjuk report tu? Kalau boleh, komen okay dekat ruang komen untuk saya nak tunjuk dekat mana nak tengok report tu. Okay, so saya nak ambil, terus saya pakai case study lah. Saya nak terus ambil case study. Kejap. Kejap So kita akan terus buka. Boleh tak ni? Macam tak ada orang ni nak. Macam tak ada siapa pun nak. Tak ada siapa pun komen okay. Spam okay 5 kali dekat ruang komen. 5 kali komen okay dekat ruang komen. Okay. Kau komen 5 kali. Okay, 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 okay. Kan? Saja gurau-gurau malam ni guys. Right, sekejap. Sambil tu saya nak kena cari balik. So saya nak ambil. Hmm, okay, sekejap Okay, North East kita ambil yang terbaru lah. Okay, sekejap. So saya buka report. Okay. Okay, meh kita tengok sekejap Okay, ni adalah North East yang baru yang hari tu orang komplain lah company okay, semua kata company okay, kenapa harga saham tak naik kan. Okay, meh kita tengok sekejap. Ini adalah laporan dia. Nampak tak laporan dia ke tak nampak? Kalau tak nampak, sekejap, sekejap Kalau tak nampak maka jawapannya pendek umur ni. Tak ada, gurau-gurau. Sekejap, oh saya tak buka lagi. Sorry, sorry, sorry. Memang nampak muka aku je. Sorry, 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 sorry. Maafkan saya. Okay, ini dia. Okay, ini adalah IPO fact sheet Ini boleh didapati di Bursa Malaysia. Ini adalah akses untuk semua Bukan saya je dapat. This is access for the public. Anda sebagai kita sebagai orang public, kita boleh akses maklumat dan data ini secara percuma. Alright, this is access data secara percuma. Dan benda ni memang keluar sebelum kalau kita nak apa, kita nak memohon IPO tu, benda ni memang keluar sebelum dia tutup ataupun sebelum apa permohonan itu ditutup. So dia memang ada dekat Bursa Malaysia. You pergi je dekat website Bursa Malaysia. Dan carilah IPO fact sheet ni. Memang ada dekat web Bursa Malaysia. Siapa yang pernah tengok benda ni? Tekan satu. Siapa yang tak pernah tekan dua kat ruang komen. Siapa yang pernah tengok tekan satu. Siapa yang tak pernah tekan dua. Siapa pernah tekan satu. Siapa tak pernah tekan dua. Apa benda IPO fact sheet ni? Tak pernah tahu pun. Yang saya tahu cara nak apply je coach. Cara nak apply saya tahu. Benda ni saya tak tahu coach. Siapa yang dah pernah tengok ni tekan satu. Yang tak pernah tekan dua kat ruang komen. Kita nak survey dulu. Tahu tak ni adanya IPO faction ni. Ini semua dah dibekalkan oleh Bursa Malaysia. Untuk kita menjadi seorang pelabur yang bijak sana dan bijak sini untuk membuat keputusan. Okey. Untuk buat keputusan lah. Benda ni memang ada dekat apa nama Bursa Malaysia. Ada yang tak tahu ke? Tekan satu. Siapa yang pernah tengok tekan satu, siapa yang tak tahu tekan dua. Benda ni memang ada. Okey, saya akan tunjuk sekejap dekat mana nak dapatkan benda ni. Saya bagi. Sambil tu like dengan tu macam tak ada lah. Share pun macam tak ada. Cukupkan 10 share dulu baru saya share. Mana nak dapatkan benda ni. Tekan share sekarang, kongsikan dekat 10 Facebook group yang ada. 10 Facebook group ke, dekat profile you ke, dekat WhatsApp group ke, sharekan sekarang. Sekarang, tekan share sekarang. Cukup 10 share, saya tunjuk dekat mana nak dapatkan benda ni. Ramai lagi tak tahu kat mana nak dapat benda ni. Ini benda yang saya rasa sangat-sangat valuable sebagai player IPO ataupun sebagai investor IPO. Ini benda yang sangat valuable yang anda kena tahu yang kat mana nak dapatkan mendatang ni. Alright, dan benda ni adalah percuma. You boleh dapatkan access for public.
Tak payah bayar pun, free. Kita bagi free. Bursa memang bagi sebagai nak naikkan, nak pastikan kita ni jadi investor yang bijaksana dan bijak sini. Jadi saya ambil ni sebagai contoh. Disclaimer, ini bukan cadangan pembelian saham, bukan cadangan penjualan saham. Saya cuba tunjuk contoh macam mana kita nak buat kajian, macam mana kita nak tengok. Sekejap, minum sikit. Make sure ada 10 share dulu, baru kita akan share. Kalau tak cukup 10 share, kita tak tunjuk. Kita tak tunjuk rahsia-rahsia di belakang tabir. Katalah rahsia-rahsia di belakang tabir. Ingat kan, saya bagi reminder sekali lagi. Ini adalah salah satu bahagian yang kita kena tengok lah. Ada banyak lagi bahagian yang anda kena tengok. Cuma malam ni saya highlightkan. Ini salah satu bahagian yang perlu ditengok, perlu dikaji dan perlu ditengok lah. Ataupun nak kena lebih ataupun basic lah, ni asas je lah. Saya cakap tadi ni adalah asas. Dia punya asas kat situ. Ada orang lagi tak ni? Macam tak ada orang ke? Aku punya komen tak keluar. Kalau ada, tolong komen padu je kat ruang komen. Kalau ada, tolong spam padu 5 kali kat ruang komen. Kita nak tunjuk dekat mana nak dapatkan benda ni. Komen padu dulu 5 kali dekat ruang komen. Okay, komen padu 5 kali di ruangan komen. Minum sikit. Komen je guys, bukan susah pun. Di sini percuma je kita bagi free session. Sharing ilmu for free. Saya nak anda semua cuma komen padu dan tekan button share saja. Itu je anda punya fee semalam ni. Komitmen anda, tapi tak tahu lah, jadi mungkin kita akan delete lah benda ni. Kan kita habis session kita delete. Okay, so dekat mana nak dapatkan benda ni? Ready saya share. So dekat sini guys. Okay, dekat mana nak dapatkan benda ni? So korang kena pergi dekat Bursa Malaysia. Sekejap. Saya akan pergi balik dekat first page lah. Okay, so Google je Bursa Malaysia. Ini adalah memang website. This is website Bursa Malaysia lah. Ini memang website Bursa Malaysia. So anda pergi dekat bahagian reference. Okay, anda pergi dekat bahagian reference. Okay, dekat sini ada bahagian reference. So dekat bawah ni memang ada ditulis sebagai IPO fact sheets. Okay, dia akan keluarkan fakta-fakta yang perlu untuk sesuatu IPO. Dan bukan IPO tadi saja, ada macam-macam IPO lain yang anda boleh tengok dekat sini. So ada banyak informasi yang ada dekat dalam IPO fact sheets ni. Right, anda boleh klik dekat situ dan anda boleh dapatkan fakta-fakta yang tepat berkenaan dengan syarikat. Okay, dan benda ni macam saya katakan disediakan oleh pihak Bursa Malaysia. So anda cuma kena tekan je lah. Anda kena cari dan anda kena tekan. Okay, so contoh saya klik dekat sini, saya klik IPO fact sheets. Okay, bila saya klik IPO fact sheet, so adalah dekat sini. Contoh dekat sini, nampak? IPO fact sheet untuk Sorrento Capital ada. IPO Farmer third quarter of 2024 ada, nampak? Semua report-report ni dikeluarkan oleh Bursa Malaysia. Public, this is for public, untuk digunakan oleh kita sebagai rakyat merahan. So kita boleh tengok benda-benda ni. So sebagai contoh tadi, saya nak tengok Northeast Group tadi. So saya tekan dekat sini. Jadi bila saya tekan Northeast Group, saya baca dah report. Okay, saya tekan. So dapatlah reportnya dekat sini. Inilah report dia. Dapat satu ilmu baru malam ni. Kalau dapat, tekan satu dekat ruang komen. Kalau dapat, tekan satu dekat ruang komen. You get something daripada apa yang saya share malam ni? Ilmu pertama, tekan satu dekat ruang komen. Okay, tekan satu dekat ruang komen. Dapat tak idea dia? Okay, dapat? Kat mana nak dapatkan fact sheets? Okay, saya ulang sekali lagi. Benda ni adalah percuma. Tidak perlu berbayar. Okay, it's a free. Okay, so boleh nampak dekat sini. So tadi lah saya search tadi kat sini kan. So dapat fact sheet. So you boleh buka, boleh baca dekat sini lah. Kerana saya tahu sebab saya suka baca report. Kalau jadi investor ni kena rajin sikit guys. If you want to be investor, anda kena rajin membaca laporan. Banyak report you kena baca, laporan kena baca. Okay, now let's go skip. Kita nak tengok dekat apa yang kita tekankan tadi, which is kita nak tengok daripada segi dia punya sales and profit. Okay, mari kita tengok. Okay, tengok Now, ini adalah basic. Ini adalah saya panggil sebagai basic. Okay, asas. Asas. Okay, kalau kita tengok dekat sini guys, ini asas. Okay, ini adalah FYI ni, siapa tak faham, saya share juga, saya bagi tahu. Dia kira complete untuk 1 tahun lah. Ni bahasa mudah nak cakap, bahasa simple. FYI ni adalah cukup result untuk setahun lah. 1 year punya result. So you boleh tengok dekat situ. Saya boleh tengok dekat sini lah. Okay, so kalau you tengok dekat sini,
Ini daripada segi revenue lah. Dia punya sales. Revenue tu adalah daripada dia punya sales. Okay, daripada segi jualan. Okay, now. So, kalau you tengok dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, 2021 ke 2022 ada peningkatan. Tetapi untuk tahun 2023 ada penurunan yang tak ada, sales dia jatuh lah, sales dia drop. So, sebagai seorang investor, saya nak tanya dengan anda, sebagai seorang investor, pada pandangan anda, kalau revenue tu menurun, adakah itu satu penanda yang bagus ataupun tak? Kalau tak, komen pangkah dekat ruangan komen. Ni basic matematik. Pada pandangan anda, adakah itu satu petanda yang bagus ataupun tak? Kalau tak, komen pangkah dekat ruangan komen. Ni simple je. Saya tak nak guna benda yang complicated sangat. Ini 2024 tak nak tengok lagi lah sebab tak habis lagi. FY 2024 dia tak habis lagi. So kita nak kaji daripada segi revenue dia untuk daripada 2021 sampai 2023. So dekat sini ada peningkatan tapi untuk 2023 ada penurunan. So tak nice lah. Walaupun company masih untung, company is still making money, revenue masih ada sales, tetapi ada penurunan daripada segi sales. You kalau nak melabur dekat sesuatu syarikat, kita nak syarikat yang dia punya sales ada peningkatan. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Tekan komen wow dekat ruang komen. WOW. Siapa setuju dengan saya? Komen wow sekejap dekat ruang komen. Ni buat yang tertanya-tanya kan. Kenapa tak boleh pergi saham, kenapa harga saham ni tak boleh pergi dan sebagainya. Ni saya tunjuk contoh satu. Ada banyak lagi aspek lain. Saya ulang sekali lagi. Ada banyak aspek lain yang anda kena tengok lagi. Itu semua saya pernah share kat dalam program saya. Ni saya tunjuk yang paling basic ni. Ni paling asas saya tunjuk lagi. Yang nak kena tengok, ini adalah benda yang paling basic. Ada lagi benda yang lebih advance yang you kena tengok. Sama ada tengok sama ada saham tu boleh pergi jauh ke, pergi separuh ke, pergi sikit ke ataupun tak pergi langsung. Ada method dan cara nak tengok benda-benda tu. Itu penting kena ada English education. Okay, gurau-gurau. Alright, itu pentingnya ada ilmu dan knowledge lah. So tekniki kalau kita tengok di KS ni tak berapa cantik lah daripada segi revenue dia. Sebab ada berlaku penurunan untuk tahun 2023. Dan laporan ini adalah laporan publik. Saya ulang sekali lagi, umum. Anda boleh akses, saya boleh akses, awak boleh akses for free. Sebab ini adalah penting untuk kita nak tengok sebagai seorang investor yang bijaksana dan bijak sini. So kalau kita tengok dekat situ tak berapa nice lah. Dia berlaku penurunan daripada segi dia punya sales. Kemudian kita tengok daripada segi dia punya profit. Okay. Okay, kalau kita tengok profit kita cuba ambil juga profit after tax. PAT ini adalah profit after tax. Maksudnya keuntungan selepas dicukai. Profit after tax. Okay, maksudnya dia adalah keuntungan selepas dicukai. Selepas dicukai. So, kalau awak tengok, sebagai seorang pelabur yang bijaksana dan bijak sini, saya nak tanya dengan anda, ini keuntungan dia 2021, 19,8 juta. Okay, naiklah. 2022 naik 38,1 juta. Ini kan figure dia kan menurun 18,4. 38 tu lebih kurang 40. Saya ambil ni kira mudah kira lah. 38 ni lebih kurang 40 juta. So dia turun 18,4. 18,4 ni lebih kurang 20 juta. 20 million. Ini kan drop dekat berapa persen? 50% drop 50% drop tu daripada segi dia punya profit. Tak nice lah. Tak apa best lah. Boleh follow tak ni? Siapa yang dapat satu ilmu mahal malam ni komen padu je kat orang komen ni sekali. PADU padu. Komen padu kat orang komen. So benda ni adalah benda yang asas basic you kena tengok. Bukan main tembak je IPO tu. Yang terasa tu jangan saya gurau-gurau. Ni semua tak main tembak je. Mana kena tembak, mendapat tembak. Tapi tak ada pun nak kena kaji. Buatlah kajian. Kita investor tuan-tuan, sebagai pelabur, kita tak boleh main tembak-tembak. Kalau tembak-tembak, lain dah jatuh hukum dia tu. So kita kena kaji. Ini saya share sikit. Ada banyak lagi aspek yang lain yang anda kena tengok. Malam ni saya cuma tunjuk salah satu aspek yang anda kena tengok. Basic. Ini paling asas lah. Paling tak kalau anda tak tengok yang lain, yang ni paling basic, paling asas. Tapi dia tidak semestinya akan bergantung kepada sini saja. Ada bahagian-bahagian lain yang kita kena tengok. Okay? Ada certain part lain yang kena tengok. So sebab kalau kita tengok semua part tu nanti, barulah kita boleh faham bahawa okey sini cantik, situ cantik, itu cantik, semua cantik. So ada high probability yang dia akan naik dengan banyak. Contoh ni contoh. Tapi kalau tengok sini pun dah tak berapa nice, mungkin berat nanang sikit lah. So berat nanang sikit. So itulah yang kita boleh komen, kita boleh tengok apa yang berlaku. Dapat tak ni? Macam tak orang komen padu pun dekat orang komen. Macam tak suka je sesi malam ni. Dia tak keluar komen ni. Alright, komen padu kat orang komen. Dapat something tak?
Komen padu sikit dekat dalam komen tu. Komen ke komen saya tak keluar. Alright. So tengoklah dekat sini. So bila jadi macam ni tuan puan, so you tahulah tak berapa nice lah. Sebab apa-apa pun kita akan tengok daripada segi sales dengan profit. Bila kita nak invest, asas simple. Paling asas adalah tengok revenue dengan profit. Sales dengan profit. So kalau sales dengan profit, kalau profit tu menurun, tak best lah. Walaupun dia masih untung, saya tak katakan dia rugi. Tapi kat situ dah drop 50% daripada segi profit dia. Drop 50%, banyak tu peniaga drop 50%. Kan? So anda kena dapat decide dia. Dapat something tak malam ni? Ni saya tunjuk ni paling basic ni. Alright. Spam padu 5 kali dekat dalam komen. Ini adalah paling basic. Kemudian ada yang tanya, kenapa saham ni tak naik hari pertama hari tu? Kenapa dia berlega kat situ je, naik sikit je? Kan dah bagi jawapan malam ni sikit, saya bagi jawapan sikit lah. Ada bahagian lain juga yang tak berapa nice. Okay, cuma saya tunjuk ni satu bahagian lah yang kita boleh tengok, kita boleh kaji. Daripada segi IPO, apa bahagian utama yang kita nak tengok. Ada bahagian-bahagian lain yang anda kena tengok juga. Ada tak yang nak tahu? Ada tak yang nak belajar? Nak tengok bahagian mana lagi yang penting? Cuba komen nak kat dalam komen. Siapa yang nak belajar lagi komen nak? Ini salah satu bahagian lah. Saya share dengan tuan-tuan malam ni. One of the department yang anda kena tengok. Jadi department ni dia kena pass lah. Department lain pun dia kena pass juga. Contoh kalau department ni je pass, department lain dia tak pass, haywire juga. Tapi kalau department ni tak pass, department lain cantik, mungkin ada kemungkinan lah dia boleh pergi jauh. So ada department, department yang panggil bahagian-bahagian lain yang perlu ditengok lah. Ada bahagian-bahagian lain yang perlu ditengok. Sebab bila daripada segi ni juga tuan-tuan, anda kena tahu saya nak juga you faham bila IPO ni, okay, sebab ada orang rasa, contohlah harga dia offer 20 sen, ada satu IPO offer harga mungkin 80 sen. Ni saya bagi idea sikit lah nak bagi you faham, okay. Mungkin ni 20 sen, sini 80 sen. Contoh ni example. Mungkin ada di kalangan anda akan berfikiran, okay, mungkin ada di kalangan anda akan berfikiran bahawa 20 sen ni murah, 80 sen ni mahal. Ni dalam kepala otak you lah, you akan fikir, betul tak? Ni murah, ni mahal. Okay. Tak semestinya 20 sen ni murah dan tak semestinya 80 sen ni mahal. Saya beritahu siap-siap. Okay, sebab kita ada method untuk kita nak buat valuation. Saya panggil sebagai valuasi. Dan kita akan value sama ada harga IPO yang di offer 20 sen tu adakah pada kadar mahal, biasa ataupun murah. Sebab kalau di offer pada, walaupun nilai dia 20 sen, tapi bila kita buat calculation, kita tengok valuation dia, kita susun, kita tengok, okay, quite expensive lah. Walaupun 20 sen, kita consider sebagai mahal, so ada kemungkinan mungkin dia turun ataupun mungkin dia tak naik, ataupun mungkin dia naik sikit je. Tapi kalau contohlah kita kira-kira, kita tengok harga 80 sen. IPO punya harga IPO offer dia 80 sen, tapi kita tahu valuation dia. Valuation dia adalah murah. Walaupun harganya 80 sen, tapi murah. So ada kemungkinan dia boleh naik banyak juga. So tak ada masalah. Ni figure ni, angka ni tak ada apa-apa. Bagi saya is nothing. Cuma kita nak tahu mana yang boleh naik dengan banyak. Dan isu you adalah you main tembak semua. Kalau ada 5 IPO, 5-5 kau tembak. Cara kita tak, method kita akan tengok mana ada chances untuk naik dengan banyak, kita akan pilih tu. Sebab kita punya modal tak banyak. Capital kita bukan ada bilion. Kita ada sikit je. Alright, jadi kita fokuslah mana yang kita nampak ada chances untuk nak naik dengan banyak. Itu rahsia dalam formula IPO, teknik IPO yang anda kena tahu tuan-tuan. Ni apa yang saya tunjuk malam ni adalah sebahagian daripada benda yang anda kena tahulah bila nak buat kajian tentang IPO. Ada lagi tak yang nak belajar ni? Macam tak ada orang nak belajar? Tak ada siapa nak belajar? Tak nak tak apa. Saya senang Nak kita share, tak nak sudah. Macam malam tadi lah kita buat Sobi. You nak kita buat, tak nak kita duduk diam-diam. Komen pun tak ada ni, saya tak nampak komen. Share pun macam tak ada, like dengan love macam tak ada, macam tak best nak share malam ni. Kan? Macam tak ada, macam tak best je kan? Spam nak 5 kali kat dalam komen. Okay, spam nak. Kalau nak belajar lah. Kalau tak nak, tak apa. Sebab hidup ni adalah apa? Pilihan. Dipilihlah hidup you masing-masing kan. Gurau. Okay, alright. Siapa yang nak, pastikan anda duduk dalam channel Telegram kita. Kalau ada sebarang apa-apa informasi ke, program ke, live ke, kita akan maklum dekat dalam channel Telegram kita. So anda boleh join channel Telegram kita. Kita ada pinkan dekat ruang komen. Ajak kawan-kawan join. Cukupkan 50 vote. Hari Jumaat malam ni saya ingat saya nak buat basic kelas asas saham. Basic punya kita nak bagi. Supaya nak you faham tu. Sebab kadang-kadang kita rasa kita dah tahu. Tapi banyak benda kita tak tahu. Siapa malam ni dia dapat something? Dalam live malam ni dia dapat sesuatu yang tambahan, knowledge tambahan kepada dia.
tekan satu dekat ruang komen. Siapa malam ni dia dapat something, tekan satu dekat ruang komen. Peramai yang dapat sesuatu malam ni daripada sharing yang sekejap ni. Kau dapat tekan satu dekat ruang komen. Kan? Macam dapat something tak? Kau dapat tekan satu dekat ruang komen. Bayangkan dengan sekejap ni pun dah dapat something. You bayangkan kawan-kawan kita yang mana mereka go through coaching one to one dengan saya, berjam-jam jumpa saya, berhari-hari jumpa saya. Mana taknya dapat untung berbulan-bulan, untung lepas tak rugi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua dengan insya-Allah tuan Alhamdulillah semua dengan insya-Allah. Ni baru sekejapan masa sejapan masa insya-Allah. Lagi lama you bersama dengan saya insya-Allah lagi banyak yang dapat lah insya-Allah. Gurau-gurau. Gurau dalam serius okay, insya-Allah. Okay, kita share mana kita boleh share lah tuan-tuan. Right? So hopefully you get something. Saya nampak komen daripada Tuan Nurul Iqmah Ya Muhammad, thank you so much yang bagi feedback. Dan satu kalau anda rasa sesi live ni bermanfaat, tolong like, follow dan share kan guys. Tolong like, follow dan share kan. Dan make sure join kita punya channel Telegram, dekat ruang komen kita dah pin kan. Dan ajak juga rakan-rakan lain untuk join channel Telegram kita insya-Allah tuan-tuan. Alright. So, I think itu saja guys untuk sesi malam ni. Sebelum saya terlupa, jangan lupa hari tu kita baru announcekan nama pemenang untuk t-shirt kita. Rasanya t-shirt masih belum dihantar. Saya kena tanya tim saya. Dah hantar ke belum? So, kita nak tanya. Okay, kita nak beritahu dengan anda kalau anda nak dapatkan t-shirt ni, adalah kita bagi ilmu free. Kita bagi ilmu percuma, kita bagi t-shirt percuma, apa lagi yang anda mahukan? Dia nak bagi tahu kita ada t-shirt kita nak bagi. Ni ada t-shirt kita. This is our t-shirt. You want to give out for free kepada top fan kita. So make sure pastikan anda jadi sebahagian daripada top fan kita. So insyaAllah bulan lepas kita dah pilih seorang. Bulan ni kita akan pilih lagi seorang. So nama pemenang kita akan announce bulan depan lah. So make sure korang jadi sebahagian daripada top fan kita. Macam mana jadi top fan? Make sure anda dah like dengan follow page ni lah. Follow page kita. Dan aktif lah dekat page kita. Komen ke, tag kawan dekat ruang komen ke. Okay. Tolong tag 2-3 orang kawan dekat ruang komen tu. Untuk diorang belajar juga malam ni insyaAllah. Alright. Okay. Okay. Naik apa. Ajak kawan-kawan untuk join jugalah sesi malam ni. So kita nak bagi t-shirt ni juga secara percuma. So macam nak dapat percuma. Make sure anda jadi sebahagian daripada kita punya top fan. Simple insyaAllah. Alright. Okay. Jasmine Rahman. Jadi kalau hai tuan. UiTM di hatiku senaun. Seround 2 round lah. Berapa round lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya memang kalau item ni memang di hati lah. Sampai dekat sini memang saya simpan nampak ni menjadi panel sebahagian daripada kita buat kurikulum item itu kita buat sematkan kurikulum lah. Alhamdulillah letak kat sini sebagai kenang-kenangan daripada item. Simpan. Kenang-kenangan kita buat sematkan kurikulum untuk diploma dengan degree investment analysis. Diploma investment analysis dengan degree investment management. Alhamdulillah jadi panel industri yang cukup pakar. Okay, alright. So I think itu saja guys. Thank you so much kepada anda yang join sesi malam ni. Last, sebelum kita nak end sesi kita malam ni, siapa rasa sesi malam ni padu, komen padu dekat ruang komen. PADU padu. Dan kalau anda rasa sesi malam ni anda dapat manfaat, tolong sharekan. Sebab satu benda yang saya belajar daripada guru saya adalah insyaAllah kalau nak dapatkan keberkatan tu, kita share lagi ilmu ni kepada lebih ramai orang. Kita nak kalau boleh ilmu ni sampai kepada lebih ramai orang supaya keberkatan tu boleh pergi jauh insya-Allah kita dapatkan berkat. Okay, kita kongsi ilmu. Okay, tak ada masalah, kita share je ilmu. Alright, so I think itu saja guys. Thank you so much siapa yang join sesi live malam ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi live yang akan datang lah. Alright, so I think itu saja. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi live akan datang lah. Assalamualaikum. Selamat malam. Okay, kurangkan kecaman dan banyakkan senyuman. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Kita go dengan result dulu boleh? Boleh coach. Okay, setakat ni dah berapa bulan untung lepas tolak rugi? Saya start bulan Mac. Mac saya rugi. April, Mei, Jun dan terbaru bulan Julai lah. Okay, so total 4 bulan lah betul? Ya, betul. 4 bulan untung lepas tak rugi lah. Pasal nak ucapkan tahniah, congratulations. Dan 4 bulan lah untung lepas tolak rugi lah setakat. Tahun ni ada 1 bulan rugi dan of course untung tu boleh cover rugi betul tak setakat ni. So alhamdulillah.